Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin. Oke saudara-saudara, pada pagi Syawal yang berbahagia ini, Syawal ke-6 ya, saya tadi telah menemani seorang rakan saya yang ada memohon bantuan KWSP lah, ya, yang dia panggil FAS2 tu, bantuan sokongan KWSP. Kami terpaksa pergi ke bank kerana saudara saya ini tadi telah memohon daripada 9 hari bulan sampai sekarang masih dalam proses, ya. Kemudian beberapa perubahan dari segi sistem online bank yang beliau pinjam itu sudah berlaku, jadi dia sudah mulai bimbang. Apatah lagi apabila beliau mendengar ada kawan-kawan yang apply kemudian sudah lulus duluan. Jadi untuk menenangkan jiwa raga dia di hari raya ini, dia pun pergilah bank dengan saya. Dia cakap, kau tolonglah cakap, tanya. Jadi kita tanya. Apabila kita tanya, pegawai bank tadi sangat-sangat membantu. Beliau menjelaskan secara terperinci. Kita sangat berpuas hati dengan penjelasan beliau. Tetapi pada masa yang sama kita terkejut dan merasa sangat tidak berpuas hati dengan kerajaan yang menyediakan bantuan ini. Kenapa begitu saudara-saudara? Ada beberapa hal yang perlu kita telusuri. Pertama, persyaratan-persyaratan tersembunyi atau yang tidak dinyatakan rupanya ada dalam FAS2 ini. Di peringkat awal dinyatakan bahwa ianya adalah untuk membantu semua pencarum KWSP yang berdepan dengan masalah keuangan. Semua katanya ya, dengan syarat ada baki sekurang-kurangnya RM3.000 dalam akaun 2 KWSP. Itu saja yang dinyatakan dulu. Ya, rupa-rupanya ada beberapa mekanisme lain yang digunakan pakai oleh institusi keuangan yang terbabit, dalam hal ini MBSB Bank dan BSN, untuk diambil kira dalam menuluskan satu-satu permohonan. Nah, diantaranya adalah rekod CCRIS atau KRIS ataupun CITOS ataupun Jabatan Insolvensi turut diambil kira. Nah, kalau rekod seperti ini yang diambil kira saudara-saudara, jadi apa gunanya kita membantu? Bukankah orang-orang yang ada rekod itulah yang lebih susah? Sepatutnya mereka punya yang diluluskan lebih awal. Sebab mereka betul-betul memerlukan duit untuk melangsaikan atau melunaskan komitmen-komitmen yang boleh menjebak mereka ke arah kebangkrapan, harta disita atau macam-macam. Bukankah itu tujuan utama dia? Ini tidak. Itulah yang menjadi hambatan sehingga kelulusan proses mereka dilambatkan atau boleh jadi tidak diluluskan. Nah, kalau orang yang tidak ada masalah, sudah tentulah mereka pun tidak terlalu bermasalah. Tidak dapat duit, tidaklah menjadi terlalu beban. Tapi sebaliknya golongan yang kedua inilah yang mendapat kelulusan yang lebih awal dan prosesnya lebih smooth atau lebih lancar. Jadi saudara-saudara nampak, rupanya ada persyaratan di sini. Ya, jadi ini terbalik. Orang yang sepatutnya lebih susah lah yang dibantu, tapi rupa-rupanya tidak. Jadi ini sangat menyedihkan kita. Kemudian ada lagi syarat-syarat tertentu, yaitu lapangan pekerjaan atau kebolehupayaan si peminjam atau si pencagar tadi untuk membayar semula. Jadi kepada orang-orang yang ada statement gaji, ada statement penyagaan, senang. Tapi orang-orang yang bekerja sendiri, penyaga kuih tepi jalan, rider-rider Foodpanda dan GrabFood, ataupun pemandu-pemandu e-hailing, agak susah sedikit kata pegawai tadi. Bukan kata saya, kata dia. Dan beliau juga menyatakan bahawa rupa-rupanya KWSP bukanlah pengeluar dana utama dalam proses ini. Sebaliknya bank yang mengeluarkan dan KWSP tidak disentuh pun uangnya, hanya dijadikan cagaran. Jadi ini rupa-rupanya indah kabar dari rupa. Ya, hasrat untuk membantu rakyat marhain yang terkesan rupa-rupanya tidak ada dalam niat pelancaran FAS kedua ini. Saya sendiri sebagai penyokong salah satu parti yang ada dalam kerajaan perpaduan merasa sedih apabila parti yang saya sokong ini sudah menjadi sebahagian daripada penindasan, kezaliman dan pembohongan ini. Ya, kita tahu tunjang utama dalam kerajaan perpaduan adalah Pakatan Harapan, PKR, DAP, Amanah dan UPKO. Jadi saudara-saudara faham-faham sendirilah parti-parti lengai yang mana yang menyokong mereka. Jadi saya minta kepada pihak berkuasa, pihak kerajaan, Menteri Keuangan, tidak lain tidak bukan PMX kita sendiri, tolonglah longgarkan syarat ini. Berilah kesamarataan. Semua orang terkesan. Kalau program-program I Lestari, I Sinar, entah I Love You yang apa semua ini,
melancarkan program yang baru ini, iIhsan ataupun apa ini, iHealth ini, memang menyusahkan. Sudahlah orang terpaksa berulang kali ke bank, kemudian ada pula persyaratan yang dipenuhi, kemudian ada pula kemungkinan permohonan tidak diluluskan. Ini sangat-sangat menindas, zalim, dan tidak adil. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.